الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para penonton, hadirin hadirat, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita dalam A'mal Qulub. Pada kelas yang lepas kita telah membincangkan muslihatul qalb, perkara-perkara yang memperelok, yang memperbaiki keadaan jantung hati kita secara kerohanian, ya. Dan sambungan pagi ini ialah mufsidatul qalb, lawannya, naqid dia, iaitulah perkara-perkara yang merosakkan jantung kita. Tentulah merosakkan jantung yang kita maksud di sini ialah secara rohaninya, merosakkan jiwa kita, ruh kita, ya. Dan ini juga adalah perkara yang mustahak diberi perhatian. Dan tentu sekali bila kita kata perkara yang paling besar yang memperelok dan memperbaiki hati kita, jantung kita, ialah at-ta'alluqu billahi ta'ala wahdah, bergantung harap hanya kepada Allah semata-mata. Maka yang merosakkan jantung jiwa kita yang terbesar sekali ialah at-ta'alluqu bi ghairillah. Tidak ikhlas niat kita kepada Allah, sebaliknya kita menggantungkan, menyandarkan jantung jiwa kita kepada selain Allah, mengharapkan ganjaran selain daripada ganjaran Allah, takut kepada selain Allah seperti takut kepada Allah, mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, yang mana ini adalah tahap perosak jiwa yang paling tinggi, kerana ia adalah asyirkul akbar, syirik besar yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak mengampunkan dosa mensyirikkan dengannya, dan Allah mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa jua yang dia kehendaki. Barang siapa yang syirik kepada Allah, dia telah melakukan dosa yang sangat agung. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Maka ini adalah kerosakan jiwa yang total, yang merosakkan dan boleh mematikan jiwa. Kerana kita kata hati, jantung jiwa kita ini sama ada dia adalah jantung jiwa yang sihat, dan ini kita nak. Jantung jiwa yang sakit ini yang kita cuba hindari, dan jika terjebak kita kena segera rawat. Kerana jantung jiwa yang sakit kalau tidak dirawat, dia akan menjadi jantung jiwa yang mati. Walaupun badan hidup, tapi kalau jiwa jantung kita sudah mati, maka tiada makna lagi hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqati an yansuruhu aw yarzuquhu aw an yahduhu khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi min al-'ubudiyyati lahum biqadri dhalik wa in kana fi adh-dhahiri amiran lahum mudabbiran lahum mutasarrifan bihim فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها
لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. Syekhul Islam kata setiap orang yang menggantungkan jiwanya dengan makhluk, meletakkan makhluk sebagai tempat jiwanya bersandar adalah menjadi hamba tawanan kepada makhluk tersebut. Walaupun pada zahirnya dia adalah tuan, dia adalah pemerintah, dia adalah ketua. Ya. Orang lelaki yang mencintai isterinya walaupun ianya harus, tetapi kita dapati kerana cinta dia akan mentaati perintah isterinya walaupun secara zahirnya dia adalah suami yang menjadi ketua, tetapi kerana cinta dia akan menurut. Cuma kita kata di sini ada kadar. Tujuan Ibn Taymiyah bagi contoh ni ialah dia nak buktikan kalau ini yang diharuskan sekalipun berlaku, apatah lagi yang tidak diharuskan. Jadi kok mana pun kalaulah kita menyandarkan jiwa kita kepada mana-mana makhluk, makhluk itu akan menjadi tuan kita. Dan perbuatan kita menjadikan makhluk itu sebagai sandaran hati kita, di situ akan ada unsur ubudiyah, perhambaan diri kepada makhluk tersebut. Dan dengan semakin banyak kita menyandarkan jiwa kita kepada makhluk tersebut, semakin banyaklah tahap perhambaan diri kita kepadanya. Ya, sebab itulah kita kata paksi ibadah ini ialah pada amalan hati, iaitulah cinta, takut dan harap. Jadi sebanyak mana kita menyandarkan rasa cinta, takut dan harap ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak itulah juga hati kita, jantung kita ini akan diperhambakan kepada makhluk yang kita cinta, takut dan harap itu. Dan sebab itulah apabila kita mengikhlaskan rasa cinta, takut dan harap ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga secara otomatisnya memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Ibn Taymiyah, fal hurriyatu hurriyatul qalb wal ubudiyatu ubudiyatul qalb kama anna al-ghina ghina an-nafs. Hakikat kebebasan itu kebebasan jiwa. Jiwa kita ini kalau bebas, merdeka daripada cengkaman makhluk, maka ia jiwa yang memang sebenar-benarnya bebas. Dan perhambaan diri ubudiyah itu hakikatnya ialah ubudiyah hati, ubudiyah jiwa jantung kita ini. Hakikat memperhambakan diri kepada Allah ialah kita memperhambakan diri kepada Allah dengan perasaan yang tersemat di jantung kita ini. Sebagaimana rasa kaya itu ialah kaya jiwa, rasa cukup. Ya, kaya itu hakikatnya ialah perasaan kita. Kalau kita rasa cukup dengan apa yang ada, kita berpada dengan apa yang ada, kita zuhud, qanaah, maka kita akan kaya hakikatnya. Ya, tapi kalau kita tidak ada zuhud, tidak ada qanaah, maka berilah sebesar manapun wadi daripada harta benda, tidak akan cukup. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut memberikan perumpamaan orang yang syirik. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Perumpamaan orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, sebagai penolong, sebagai pembela, penjaganya, adalah seperti ankabut, seperti labah-labah yang membuat sarang. Sesungguhnya selemah-lemah rumah itu ialah sarang labah-labah. Betul tak? Ya, labah-labah buat sarang. Tapi sarang dia itu sekali orang main, begitu sahaja dah habis, hilang. Jadi itulah perumpamaan orang yang cuba nak berlindung dengan selain Allah Ta'ala. Seumpama labah-labah nak jadikan rumahnya sebagai tempat dia berlindung, sarang dia. Labah-labah sarang dia itu, web itu dia untuk tangkap, kan, untuk tangkap binatang serangga. Tapi kalau dia nak pergi duduk di situ masa tengah ribut, tengah angin badai, tengah orang duk main tebang-tebang pokok, memang tak selamat dia. Dia kena pergi berlindung tempat lain. Kan, labah-labah tu dia kena pergi duduk tempat lain. Ya, hakikatnya orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai pelindung, pembela, tempat dia minta bantuan, pertolongan, berdoa kepada selain Allah Ta'ala, seperti orang yang nak menjadi, seperti labah-labah yang nak jadikan sarang dia seperti tempat, sebagai tempat berlindung. Jikalau mereka tahu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru selain daripada Allah itu tiada apapun. Ya, sedangkan Allah lah yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Selain daripada Allah yang kamu sembah, yang kamu jadikan mereka sebagai pelindung kamu, penjaga kamu, tidak ada apa-apa pun dibandingkan dengan Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa, yang maha kukuh, yang maha bijaksana. Demikianlah perumpamaan yang kami bagi kepada manusia, kata Allah, dan tidaklah ada yang memahaminya kecuali orang yang benar-benar berilmu. Perumpamaan Al-Quran ni, sebab itulah ulama' dulu takut kalau mereka tak faham perumpamaan Al-Quran. Ya, kerana bila kita tak faham misal bidalan yang Allah Ta'ala bagi, maka itu tanda bahawa kita ni sebenarnya benak dengan kalam Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 73-74, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره Inna Allah laqawiyyun aziz. Wahai manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengar baik-baik akannya. Duriba mathalun fastami'u lah. Dengarlah betul-betul. Lend your ears. Ya. Dengar sungguh-sungguh. Ambil faham. Allah kata fastami'u, bukannya fasma'u, fastami'u. Dengar dan ambil faham.
Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah, ya, tidak mampu untuk mencipta walaupun sebesar lalat, seekor lalat. Segala sembahan-sembahan yang kita sembah, yang manusia-manusia sembah dan mensyirikkan kepada Allah, na'udzubillah min zalik, ya, apapun benda yang manusia sembah selain daripada Allah adalah batil. Kenapa batil? Karena mereka tidak ada keupayaan untuk mencipta. Mereka bukan khaliq. Mereka bukan al-khaliq jalla jalaluh. Bukannya yang maha mencipta. Lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan sama sekali boleh mencipta lalat, seekor lalat, walaupun mereka berhimpun, berkumpul. Ya? Boleh cipta lalat? Tak boleh. Tak boleh. Yang mereka boleh buat apa dia? Mungkin meniru rekaan lalat, itu boleh lah. Macam buat patung, buat apa, buat robot. Tapi nak buat lalat betul-betul, berdarah daging, bernyawa ruh, mana mungkin. Walau dihimpun segala tok-tok wali sufi, segala kutub-kutub mereka, segala apa nama, autad, nujabak, nuqabak, ya, yang mereka dakwa itu, ya, dihimpun dengan segala tokoh-tokoh Cina, ya, segala sembahan-sembahan orang Hindu, segala sembahan Yahudi dan Kristian, segala sembahan, apa saja sembahan. Kalau mereka ni semua main berhimpun nak cipta seekor lalat, la yakhluqu dzubaba, takkan mampu. Kerana dia di luar daripada keupayaan dan kemampuan mereka. Ya, kerana kaedahnya apa yang kita tak boleh buat seorang diri, takkan boleh buat bersama-sama. Kan? Kerana dia tidak akan, benda yang tidak ada mungkin tidak jadi. Ya? Kalau dia seorang-seorang dia tak boleh cipta, kalau dia kumpul dengan seorang lagi yang memang tidak boleh cipta, kumpul pergi sampai banyak mana pun, takkan boleh punya. Ada 1000 orang buta duduk sama-sama nak tengok. Nampak tak? Of course tak nampak. Pasal semata-mata dia berkumpul duduk ramai-ramai tidak menghasilkan penglihatan. Ya, tidak menghasilkan penglihatan. Ya. 1000 orang buta huruf, tak boleh baca, tak boleh tulis. Berkumpul ramai-ramai nak baca. Macam cerita Piramli, Bujang Lapuk, 3 orang. Tiga-tiga tak erti baca. Ya. Duduk berkumpul nak baca surat, 3 orang. Apa jadi? Tak terbaca surat. Merapu, menaut saja. Ya. Apa yang tidak ada kemampuan pada seorang, dia tidak akan dapat kemampuan itu dengan semata-mata dia mengumpul orang yang sama macam dia. Ya, ini logik. Ya, ini logik. Jadi Allah Ta'ala kata, lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa iyaslubhumuz dzubab. Lebih teruk daripada itu. Lebih teruk daripada itu. Kalau mereka duk kumpul dengan dia, ramai-ramai ni, depan mereka ada makanan. Wa iyaslubhumuz dzubab, kalau datang seekor lalat yang Tuhan cipta itu, mai hinggap di makanan mereka, minuman mereka, di badan mereka, dan dia hirup. Wa iyaslubhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Mereka takkan dapat lagi menyelamatkan apa yang lalat tu dah hisap, dah hirup. Allahu Akbar. Ini lebih memalukan. Jangan kata nak cipta, Tuhan kata. Lalat hak duk ada ni, kalau dia mai hinggap, tak boleh nak selamatkan. Lalat dia hisap benda terus digest. Bukan nak boleh ambil korek balik, tak boleh dah.
kan, dan dia sangat cepat, pantas, in berapa second dia hinggap terus dapat, dia tak ada tunggu-tunggu dah. Jadi subhanallah, apa yang Lalat dah ambil pun dia pun tak mampu nak ambil balik, tak mampu nak selamatkan. Dha'ufa at-talibu wal matlub, lemahlah yang menuntut dan yang dituntut. Bayangkan, yang menuntut, yang dituntut, kedua-duanya lemah, tak boleh buat apa, kan? Mereka tidak mengagungkan Allah, tidak memberikan Allah kadar yang sepatutnya. Ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak suka Allah dengan sukatan yang sebenar. Mereka tidak memberikan kepada Allah keagungan, kehebatan, kebesaran yang sepatutnya diberi kepada Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu amatlah sangat kuat lagi gagah perkasa. Mereka bukan tidak mengagungkan Allah, tetapi wama qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah seperti yang sewajarnya, seperti yang sepatutnya. Kerana apabila mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, mereka mengurangkan hak Allah. Kerana syirik melazimkan naqs, mempersekutukan sesuatu melazimkan kekurangan. Sebab itu tidak ada orang suka disekutukan. Mana ada bini yang nak dimadukan, ya, pada secara fitrah dia, secara emosi awalnya. Iyalah, kan? Dia duk fikir lah. Dah lah kata pusaka bini 1/8. 1/8 tu tak kena bahagi 4 kalau lelaki dia mati, kan? Yang lelaki tinggal ada apa saja, kan? Duit sekepiang, tanah solong, kan? Dah ada 1/8, lepas tu 1/8 tu anak-anak dapat, kan? Lepas tu nak kena bahagi 4, bayangkan. Sikit tak? Sikit lah. Sikit, kan? Dibanding 1/8 tu dapat kat dia seorang, kan? Itu secara materialnya. Secara giliran, bila lelaki dah kahwin lebih daripada seorang, ya, 7 hari seminggu itu bukan lagi jadi milik dia sepenuhnya. Dia kena kongsi dengan orang lain. Ya. Kok mana pun, mana kita boleh share 100%, tak ada, kan? Kita dah sebut dah bahawa syirik ini kok mana pun dia adalah melazimkan kekurangan. Kok mana pun syirik melazimkan kekurangan, dan kekurangan itu Allah Ta'ala maha suci daripadanya. Allah sempurna, As-Samad. As-Samad maknanya dia sempurna dalam segala segi kesempurnaan. Bila kita sekutukan Allah, kita telah mengurangkan nilai kesempurnaan itu pada i'tiqad kita lah. Dari hakikatnya Tuhan tidak berkurang. Keagungan dia, kehebatan dia, kemuliaan dia tidak berkurang. Tetapi i'tiqad kita, kok mana pun bila kita i'tiqad Allah Ta'ala itu ada sekutu, maka pengagungan kita kepada Allah itu akan berkurang. Ya. Sedangkan itu adalah dilarang sama sekali. Jadi inilah perosak jiwa, perosak jantung jiwa kita yang paling besar sekali, iaitulah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik itu tak kiralah dia syirik akbar kah, syirik asghar kah, nau'u tasyrik kah, kesemuanya adalah boleh mengurangkan pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila pengagungan terhadap Allah itu kurang, dia akan menjejaskan iman. Wal qalbu idza ariya idza saqata anhu al-haibatu min Allah ariya min al-iman. Nas'alullah al-afiyah.
Hati ini, jantung ini, kata Al-Junaid Al-Baghdadi, kalau hilang daripadanya, jatuh daripadanya rasa hebat dan kagum kepada Allah, dia akan telanjang daripada iman. Iman akan tertanggal dan dia akan bogel daripada iman. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang nak menjaga jantung jiwa kita untuk terus sihat, segar, walaupun tubuh badan sakit, tetapi rohani masih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah kita menyandarkan jantung jiwa kita ini hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan jika tidak ada perkara ini, maka dia akan jatuh sakit. Rohani kita akan sakit, dan kalau tidak dirawat dengan segera, dia akan rosak. Nas'alullah al-afiyah. Yang kedua ialah al-fudulu min kulli syai'. Di antara perkara yang boleh menjejaskan kesihatan jantung jiwa kita, seperti mana juga jantung fizikal kita ini akan menjadi sakit, menjadi rosak jikalau kita berlebih-lebihan dalam sukan, berlebih-lebihan dalam aktiviti, berlebih-lebihan dalam mengambil makanan-makanan berlemak, gula, garam, dia akan jatuh sakit. Maka demikianlah, bukan sahaja jantung fizikal itu sakit, jantung rohani juga akan sakit jikalau kita berlebih-lebihan dalam makan, minum, tidur, bercakap, bercampur dengan orang, bermajlis, ketawa dan semuanya. Sebab itu kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, khaslatani tuqassiyani al-qalb, kathratul kalam wa kathratul akli. Dua benda yang mengeraskan jiwa. Banyak cakap, banyak makan. Kita ni kalau kita dah tak ada idea nak bersembang, bahaya tuan-tuan. Pasal apa? Kalau dah tak ada isu nak bersembang, kita nak bersembang juga, ditakuti tajuk perbualan yang kita akan sembang itu ialah di luar daripada apa yang Allah redha. Especially membabitkan memakan daging orang lain, mengumpat, mengata, mengeji, membatu api. Kata kalau cakap banyak sangat, lebih daripada keperluan, takut jadi macam itu. Makan banyak menyebabkan kita malas ibadah. Makan daripada lebih, badan akan jadi lemah, letih, pasal dia perlukan tenaga untuk menghadam makanan. Dan bila badan letih, rohani juga letih, kerana dia tak mampu untuk beribadat. Itu yang banyak berlaku di bulan Ramadan kan. Kita nampak kesannya bila buka puasa makan berlebih-lebihan, itu tak larat. Nak beribadah. Demikianlah, bila kita makan berlebih-lebihan, dia akan memberatkan badan untuk beribadah. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, likulli syai'in sada' wa sada'ul qalbi syiba'. Setiap benda itu ada karatnya. Dan karat jantung jiwa ini ialah kenyang. Berlebih-lebihan dalam kenyang. Bila berlebih-lebihan dalam kenyang, bermewah-mewah dalam makan,
dia akan jadi merosakkan jiwa. Dan kita mula membuang masa dalam benda yang tak berfaedah. Macam fenomena yang berlaku sekarang, kan makan tu berlebih-lebih, nak mencari makanan yang sampai mahal-mahal beratus-ratus, ya, nak kena cari makan atau mana viral sanggup pergi jauh-jauh, ya? Makan tang mana apa yang ada depan mata sudahlah. Subhanallah, Nabi SAW, makanan yang terhidang depan mata kita ni, Nabi kata kul biyaminika wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, makan yang dekat dengan kamu. Nasi dalam pinggan kita tu sendiri, Nabi suruh ambil hak dekat, jangan duk pergi cekau hak jauh. Kan? Tak payahlah duk pulun sangat, duk kalut sangat, ya. Sehingga perbuatan itu kita dapati realitinya semua kita tahu, tak perlulah nak menuding jari siapa-siapa pun, kita sendiri pun tahu bahawa itu sebenarnya menghabiskan masa kita daripada perkara yang lebih berfaedah. Masa yang sepatutnya kita luangkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah, kita habiskan di jalanan, melompat-lompat mencari makan sana, makan sini, yang natijahnya sama sahaja. Semua makanan itu akan meresap ke dalam jiwa, ke dalam badan kita. Mana yang lebih akan dikeluarkan menjadi bahan kumuhan. Dan tidak menyihatkan badan, menjadikan sakit, melemahkan badan, mengganggu masa untuk ibadah. Sebab itulah puasa dijadikan sebagai satu ibadat utama dalam Islam, sebagai satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengawal nafsu makan, yang mana nafsu makan itu jika tidak dikawal akan merosakkan kualiti ibadah, ya, akan merosakkan kualiti ibadah kita. Kata Imam Syafi'i, "Asy-syiba'u yuthqilu al-badan wa yuqassi al-qalb wa yuzilu al-fitnah wa yajlibu an-nawm wa yud'ifu sahibahu 'an al-ibadah." Imam Syafi'i kata, kenyang tu memberatkan badan, mengeraskan jiwa, menghilangkan kecerdikan. Yalah, bila dah kenyang sangat, nak fikir pun tak boleh. Dan mengantukkan mata, bawa kepada tidur, dan melemahkan mempunyai badan daripada beribadah. Mengeraskan jantung ni keras, bukan saja keras dari segi rohani, bahkan ialah keras, ya, jadi keras, tersumbat dan sebagainya. Nah, bukan saja tersumbat saluran jantung, tetapi tersumbat kerohanian. Itu yang lebih takut. Nah, jantung itu, kalau orang sakit jantung, ada rawatnya, doktor boleh merawat. Tapi kalau sakit rohani kita bukan boleh masuk hospital, klinik berubat. Kita sendirilah yang kena merawatnya. Bukan saya yang duk bercakap ni boleh nak tolong rawat. Tak. Kalau rohani saya sendiri sakit, bukan tuan-tuan nak boleh tolong rawat. Dan saya duk bercakap pagi-pagi ni pun tak boleh merawat. Dia memerlukan action, tindakan. Dia bukan boleh bercakap, bukan boleh bagi ubat-ubat. Ubatnya ialah perbuatan, amalan yang nak memastikan yang jiwa kita yang terawat. Jiwa kalau sakit rohani lebih berat, lebih besar daripada sakit fizikal. Ya. Kerana apa? Bila sakit fizikal, ada jalan untuk merawat.
Tapi bila sakit rohani itu bergantung kepada tuan badan. Ya, bagaimana jalannya untuk dia keluar daripada situasi tersebut, dan bergantung sepenuhnya kepada sejauh mana Allah Ta'ala memilihnya untuk diselamatkan daripada bencana itu. Kalau dia orang yang banyak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa inabah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika sebaliknya juga akan berlaku. Na'udzubillah min zalik. Dan perkara yang merosakkan jiwa ini yang kita kata perkara-perkara mazmumah amatlah banyak, dan semua dosa tak kira besar ataupun kecil boleh menjadi faktor kepada rosaknya jiwa, rosaknya hati. Ya. Antaranya kata Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, arba'un yumitna al-qalb. 4 perkara yang boleh mematikan jiwa. Az-zambu 'ala az-zamb, dosa atas dosa. Dah buat dosa, timbun dosa lagi. Dia kata alang-alang dah mencelup pekasan, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang dah buat dosa ni, tak apa nak buat macam mana, dah terlajak, kita teruskan. Itu bahaya. Sebab itu kita kena ada sikap al-inabah. Al-inabah di antara amalan hati yang penting, iaitu sentiasa nak kembali kepada Allah, nak kembali ke pangkal jalan, tidak terus dalam dosa. Wa kathratu musafanatin nisa'i wa hadithihin, banyak bergaul dengan wanita, bercakap-cakap dengan orang perempuan yang bukan yang tidak halal. Ya. Itu juga. Wa mulahatul ahmaq, taqulu lah wa yaqulu lak, dan duk berdebat, bertekak dengan orang bodoh. Orang bodoh jangan duk kacau. Biarlah dia dan kebodohannya. Di antara yang merosakkan jiwa kalau kita faham daripada perkara ini ialah duk berdebat di Facebook, di Twitter, di mana-mana sahaja, di grup WhatsApp, di channel, di grup Telegram. Walaupun benda yang kita debatkan itu hak, kita tengoklah. Kalau dah orang yang kita berdebat itu dah sampai ke tahap mukabarah, menolak perkara yang jelas depan mata, itu kita hanya boleh berdoa. Kerana dia dalam keadaan ghalabatu asyahwah wa syubhat, dia dalam keadaan dikawal oleh syahwat dan syubhat. Kita bercakap macam mana pun dia dah tak nampak. Ya? Tak guna kita dulu berdebat lagi. Kan? Nak buat apa? Buang masa. Banyak lagi masa yang lebih baik kita gunakan masa itu, kita beribadat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, minta Allah Ta'ala tunjukkan hidayah kepada kawan kita tadi. Dan kepada kita juga. Wa mujalasatul mauta, dan duduk dengan orang mati. Duduk bermajlis dengan orang mati. Dia terkejut. Dia bertanya dia, wa ma mujalasatul mauta, apa makna duduk bercampak gaya dengan orang mati? Sedangkan kalau kita faham, pergi duduk di kubur tengok orang mati ni melunakkan jiwa. Tapi Muhammad ibn Wasi' ni kata banyak bergaul dengan orang mati mengeraskan jiwa, mematikan jiwa. Apa maksud dia? Dia kata mujalasatu kulli ghaniyin mutraf wa sultanin jair. Duk bergaul, bercampak gaul dengan orang kaya yang melampau-lampau, yang sombong, dan pemerintah yang zalim. Campur dengan golongan ini akan merosakkan. Campur dengan ahli-ahli politik yang matlamat hidup mereka adalah kuasa, tak kira agama, tak kira pantang larang syarak. Kalau kita duduk bergaul dengan mereka, apa alasan kita bagi pun, mereka ini adalah tempat-tempat berhentinya fitnah. Sebab itu kata Hudzaifah bin Al-Yaman, iyyakum wa mawaqifal fitan.
Jauhilah kamu tempat-tempat beradanya fitnah. Ditanya kepadanya apa dia mawaqiful fitan itu, jawabnya abwabus salatin, pintu-pintu pemerintah. Kata Ibn Mubarak rahimahullah, ra'aitu adh-dhunuba yutumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha. Aku mendapati dosa itu mematikan hati dan dia mewariskan kehinaan jikalau ketagih dengan dosa. Dan meninggalkan dosa-dosa itu adalah hidup bagi hati. Dan lebih baiklah untuk kamu menderhaka akannya. Menderhaka akan dosa-dosa itu. Tidak taat akan pujuk rayu jiwa kita untuk melakukan dosa. Jadi inilah semua perkara-perkara yang di antaranya kata Ibrahim Ibn Adham, kathratun nazar ila al-batil tadhhabu bi ma'rifatil haqq min al-qalb. Ini juga bahaya. Apabila kebatilan itu dinormalisasikan, banyak melihat benda batil di zaman kita. Banyak melihat ni macam mana? Maksudnya dinormalisasikan. Apabila benda batil itu telah dianggap benda normal, apa yang dulunya abnormal kini dianggap normal, dianggap biasa. Ya, orang perempuan berjalan telanjang bogeh biasa. Kan? Lelaki perempuan yang bukan mahram jalan berpeluk-pelukan, bersending-sendingan biasa. Itu adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa. Hilang daripada jiwa, mengingkari mungkar. Itulah Nabi SAW dalam hadis yang sahih Muslim. Nabi kata di akhir zaman ini hati-hati manusia ini akan dibentangkan dengan fitnah-fitnah. Ya. Dan dia ada dua hati. Hati yang menyerap fitnah itu dengan yang tidak menyerap. Jika dia tidak menyerap fitnah itu, hati itu akan menjadi putih bersih. Dan hati yang menyerap itu lama-kelamaan akan menjadi hitam gelap. Seperti cawan yang diterbalikkan. Cawan terbalikkan, maknanya kalau kita nasihat pun seumpama kita mencurah air ke punggung cawan yang diterbalikkan. Peribahasa Melayu kata, seperti mencurah air ke daun keladi. Tak ada dia tahan langsung ayat itu. Tak melekat. Ayat tu berlalu pergi macam itu sahaja nasihat. Itu kita takut. Ya. Dia semua tak apa. Anak-anak kita nak keluar dengan kawan lelaki, nak buat apa tu, nak study group, tak apa, hati-hati ya. Anak kita buat balik boyfriend, buat balik girlfriend, kita tak suruh kahwin. Kawan-kawan lah dulu, nak belajar lagi kan. Subhanallah. Itu perkara yang kita kata menormalisasikan perkara yang maksiat. Ya, dan itu adalah perkara yang merosakkan jiwa, merosakkan hati. Ya. Dan kesan daripada rosaknya jiwa, rosaknya hati adalah hati menjadi keras dan sakit. Ya. Yang mana kesannya seperti mana kata Malik ibn Dinar rahimahullah, akan membawa kepada apa? Adhanku fil ma'isyah. Hidup rasa sempit. Al-wahnu fil ibadah, rasa lemah dalam ibadah. Ya. Wa sukhtatun fil rizq, dan rasa tak senang dengan rezeki. Ya. Rezeki tak berkat, cukup. Bila hati dah rosak, pasal apa hati rosak? Pasal banyak dosa. Maka ini perkara-perkara yang akan berlaku. Dan apa tanda
hati kita ni sakit, kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, setiap anggota manusia ni dia ada fungsi dia, ada function dia. Tuhan cipta tangan untuk bergerak, mata untuk melihat. Apa tanda sakit tangan? Tangan tak boleh nak angkat ke, sakit tangan. Okay. Jadi sama juga hati, jantung jiwa kita ini. Ya. Apa fungsinya? Iaitulah al-ilm wal-hikmah wal-ma'rifah wa hubbillahi ta'ala wa ibadatihi wa taladzuzi bi dhikrih wa itharihi dhalika ala kulli syahwatin siwah. Fungsi hati, jantung jiwa kita ini adalah ilmu, hikmah, mengenal Allah, cinta Allah dan beribadat kepadanya, rasa lazat dengan mengingati Allah, mendahulukan Allah atas segala syahwat yang lain. Maka kalau jantung hati kita ini tidak ada perkara ini, itu tanda alamat lah. Alamat dia menjadi keras, sakit. Nas'alullah al-afiyah. Dan jenis-jenis hati, ya, jantung jiwa kita ini, kata Abu Hamid Al-Ghazali, ada 3 jenis. Yang pertama dia kata, dari sudut jantung hati kita ini, dari sudut tetap ataupun tidak tetap dengan kebaikan. Ada hati yang ummira bittaqwa, hati yang telah makmur dengan taqwa. Yang ini dia akan tetap dengan taat kepada Allah. Dan hati yang al-makhdhul, al-mashhun bil hawa, jiwa yang telah dibiarkan oleh Allah Ta'ala, dihina oleh Allah, yang telah penuh dengan hawa nafsu. Yang ini kecenderungannya adalah kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, qalbun tabdu fihi khawatirul hawa fatad'u ila syarri fayalhaquhu khatirul iman fayad'u ila al-khair. Hati yang berbolak-balik, kadang-kadang datang syahwat, kadang-kadang datang iman, datang taqwa. Tetapi hati yang ketiga ini bahayanya, dia tidak akan tetap. Hakikatnya hati itu 2. Macam Nabi SAW kata tadi dalam hadis. Ya. Last sekali dia akan salah satu, sama ada dia akan jadi qalbun ma'muratun bittaqwa, hati yang diimarahkan dengan taqwa, atau hati yang makhzulun mashhunun bil hawa. Dia tak akan kekal. Yang duk kiri kanan ni, dia last sekali dia akan tetap sama ada di kanan atau di kiri. Jadi kita kena pastikan ke mana berakhirnya destinasi perjalanan jantung hati kita ini. Dan jantung hati itu dilihat dari segi iman dan kufur. Ada jantung yang kulub. Kulub di sini ialah jantung yang memang dah tertutup, aghlaf. Itu jantung orang kafir. Wa qalbun musfah, jantung hati yang mendatar. Itulah jantung hati orang munafik, yang mana nasihat tak melekat. Wa qalbun ajrad, fadzalika qalbul mu'min. Yang mana, dan ada juga hati yang kita kata suci, hati orang mukmin yang padanya ada cahaya iman. Dan yang keempat ialah hati yang ada padanya nifaq dan iman. Tapi kok mana pun, macam kita kata, hati yang ada nifaq dan iman ini, dosa dan maksiat, dan ada juga taqwa dan iman ni, dia destinasi dia tidak akan kekal begitu. Dia akan berkesudahan. Kita kena pastikan kalau kita rasa jantung kita ini masih lagi tidak ada destinasinya, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap iman, sekejap maksiat, kita
kita kena pastikan kita kena berlabuh di tempat yang betul supaya dia boleh tetap di tempat yang betul. Jadi inilah perkara yang kita dapat bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan kedudukan jantung hati yang sakit ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan kerohanian kita, merosakkan keimanan dan ketakwaan dan nilai-nilai fitrah kita. Ya Allah Ta'ala telah jadikan sebagai kecenderungannya adalah untuk beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua dan semoga Allah Ta'ala menjadikan jantung jiwa kita ini jantung jiwa yang sihat, yang segar bugar dengan takwa dan iman, yang lanteranya bersinar terang menyuluh kita jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.